Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih pada Puan Nurhayati Paradi, penerbit kita bagi segmen Ibrah. Terima kasih dan tahniahlah saya ucapkan pada seluruh sidang pendengar IKIM FM yang walaupun bercuti pada petang ini, tetapi saya ucap terima kasih dan tahniah kalau sudi dan masih lagi committed dengan segmen Ibrah di petang ini. Biasanya waktu cuti macam ni kita tidak duduk dalam kereta pulang daripada tempat kerja dalam waktu-waktu begini, Yati. Tetapi jika kita masih lagi membuka segmen Ibrah ni, mudah-mudahan Allah merahmati sidang pendengar semua, insya-Allah. Kita sambung sedikit daripada perbincangan kita yang tertangguh dari minggu lepas mengenai hubung kait ataupun dakwah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan ayahnya ataupun ayah saudaranya Azar, namanya Azar. Sebelum kita menyentuh apa yang disebut oleh Puan Hayati tadi tentang 5 teknik ataupun 5 prinsip dakwah, ingin saya mulakan kita punya perbincangan ini dengan suatu hakikat yang tak dapat kita nafikan, bahawasanya setiap hari kita hidup dengan banyak peranan. Dan sebenarnya peranan kita bukan satu sahaja. Peranan kita setiap 24 jam yang Allah anugerahkan kepada kita ini banyak sebenarnya, sidang pendengar. Kadang-kadang 3 peranan, kadang-kadang 4-5 peranan dalam satu batang tubuh seperti saya sendiri. Artinya kita tidak boleh hidup pada waktu pagi bangun daripada tidur dengan fikiran kita menggambarkan hanya satu peranan saja. Contohnya, peranan saya sebagai pekerja di IKIM FM, contohnya pekerja di syarikat ataupun sebagai seorang pekerja. Kerana kalaulah kita hidup Isnin sampai Jumaat dengan satu peranan ini sahaja dalam fikiran dan dalam jadual hidup kita, sebab itu tidak pelik seorang isteri dia tak dapat nak merasai kebahagiaan rumah tangga daripada seorang suami yang bekerja. Seorang anak tidak dapat merasai kasih sayang seorang lelaki yang bernama ayah. Seorang ibu tidak pernah merasai kasih sayang daripada seorang anak, kerana si anak, si suami, si ayah tadi menjalankan hanya satu peranan sahaja dalam hidupnya, iaitu bekerja, bekerja dan bekerja. Tanggungjawab kepada keluarga dalam fikirannya hanyalah hari Sabtu ataupun hari Ahad ataupun hari cuti seperti pada hari ini. Ini satu kesilapan dalam pengurusan hidup kita. Saya suka untuk kita menamakan peranan ini sebagai pakaian yang kita pakai setiap hari. Sidang pendengar, setiap hari kita mesti ingat kita ada banyak pakaian yang mesti kita pakai. Kadang-kadang mungkin setiap sejam boleh jadi bertukar pakaian ini. Sebab itu kita kena sentiasa insafi. Pakaian kita yang kita pakai, peranan kita bukan sekadar pakaian seorang pekerja. Dan kita boleh jadi seorang pekerja yang produktif, seorang pekerja yang berkesan di tempat kerja. Pakaian yang kita pakai sebagai seorang pekerja itu bersih dan cantik, disetrika dengan elok. Itulah umpamanya, Yati. Tetapi kadang-kadang kita lupa bila lepas pukul 5 ataupun waktu malam pada hari-hari weekdays ataupun pada waktu bila-bila pun, kita perlu menyarum pakaian kita sebagai seorang suami yang berkesan. Kehadiran kita dirasai, masalah isteri kita ambil tahu. Dan kita tak boleh lupa juga pakaian kita sebagai seorang ayah. Anak kita sudahkah mendapat didikan, tarbiyah daripada kita sebagai seorang ayah, ataupun kita hanya seorang ayah yang memberikan hanya makan dan minum, tidak ada didikan dan tarbiyah di situ. Pakaian kita juga sebagai seorang anak, dalam seminggu ada tak sekali kita hubungi mak ayah kita. Pendek kata, kena sentiasa insafi, kita ada banyak pakaian yang mesti kita pakai. Jangan kotori pakaian ini dengan dosa yang kita lakukan tanpa kita sedar. Sebab itu tertarik pada kata-kata Ibnu Abbas ketika mentafsirkan satu ayat yang membabitkan pakaian, Yati, dalam surah Al-Mudaththir ayat yang keempat, di mana perintah Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarlah kamu daripada selimut, bangunlah kamu berdakwah, kemudian besarkan nama Tuhanmu, dan di hujung itu dinyatakan wa thiyabaka fatahhir, pakaianmu itu bersihkanlah. Kebersihan pakaian itu penting,
kebersihan peranan yang dilakukan dengan pakaian itu pun penting. Ibnu Abbas menyatakan, kebersihan yang dimaksudkan oleh arahan Allah ini bukan sekadar kebersihan pakaian. Tetapi kebersihan yang mesti dijaga juga adalah daripada dosa dan noda. Bukan sekadar kotoran yang kena pada pakaian. Artinya isunya bukan sekadar baju yang bersih, tetapi ketika kita menyarung baju yang bersih itu, kita sedang berada di mana? Kalau pakai baju menutup aurat pun, tetapi kita berada di medan maksiat, itulah yang dimaksudkan dalam ayat ini, kata Ibnu Abbas. Maka sebab itu, peranan yang kita mainkan, kita kena sentiasa muhasabah. Adakah saya sudah menjalankan peranan dengan baik dan berkesan? Sebagai seorang, apa pun lah peranan apa. Kerana apa saya sebut perkara ini di mukadimah sedang berdengar? Kerana cerita yang akan kita ambil ibarah ini adalah cerita seorang pendakwah, seorang Nabi ulil azmi yang sangat hebat, yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai seorang Nabi yang mesti berdakwah kepada kaumnya dan ayahnya. Tetapi sungguh istimewa pendekatan yang digunakan dalam dialog yang berlaku antara Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan ayahnya ini. Sangat istimewa. Kalaulah masa tidak mengizinkan pun, saya nak rumuskan bahawasanya sidang pendengar boleh meneliti Surah Maryam ayat 42 hingga ayat ke-47. Bagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menggunakan hampir kesemua 5 prinsip dakwah ataupun 5 prinsip nak memperkenalkan Islam dari pelbagai cara. Saya suka menamakan 5 pintu masuk kepada Islam. Dan Nabi Allah Ibrahim AS telah menggunakan kelima-lima pintu ini. Dan Nabi Allah Ibrahim AS sebenarnya memberikan petunjuk kepada para pendakwah kita, saya hari ini, bagaimana untuk kita mendekatkan non-Muslim dan membaik ataupun memperbaiki orang-orang yang sudah Muslim. Berbanding dakwahnya kepada kaumnya, tetapi kepada ayahnya ataupun ayah saudaranya ini, Nabi Ibrahim begitu teliti. Ingat lagi pada minggu lepas kita berbicara tentang ciri-ciri anak yang matang. Betul. Kan, ciri ketiganya pun saya kata, dia teliti dalam kerjanya. Jadi Nabi Allah Ibrahim AS, dia memahami dirinya sebagai seorang Nabi. Itu pakaian dia. Itu peranan dia. Tetapi ketika dia mendekati ayahnya, dia tak mengotori pakaiannya sebagai seorang anak. Kadang-kadang, kita seorang pendakwah, kita sibuk berdakwah, kita memakai pakaian pendakwah dengan sangat bersih dan kemas. Tetapi kita lupa, kita sedang mengotori pakaian kita sebagai seorang suami. Ada pendakwah yang melupakan kebajikan rumah tangganya, na'udzubillah. Ada pendakwah yang melupakan dakwah kepada ayahnya, ibunya di rumah, di kampung. Jadi Allah menunjukkan pada kita, orang pertama yang mesti kita dekati kalau serius nak berdakwah adalah orang yang terdekat dengan kita, termasuk ayah dan ibu kita. Ayah saya sudah meninggal ketika saya umur 12 tahun. Tetapi saya percaya tuan-puan yang ada ayah dan ibu, gunakan kesempatan yang ada ketika mereka masih hidup untuk mendekatkan mereka kepada Islam. Mungkin saya sempat nyatakan 3 sahaja daripada 5 pada segmen kita hari ini. Sedang pendengar, prinsip pertama, saya suka namakan prinsip dakwah. Saya tak suka sebut teknik sebab ini bukan benda baru. Ini benda yang telah ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim AS. Yang bukan soal kita nak pilih ke tidak. Ini memang kita kena pilih. Kerana itu, ia disebut di dalam Al-Quran untuk jadi pedoman kita daripada datuk moyang Nabi Allah Muhammad SAW ini, iaitu Nabi Ibrahim. Dalam berdakwah, kita di radio ke Yati, kita di tempat kerja ke, mesti ada non-Muslim yang mendengar ataupun yang duduk sekerja dengan kita. Prinsip nombor 1, kita mesti sensitif dengan panggilan kita kepada madu'u kita. Nabi Ibrahim AS memanggil ayahnya berkali-kali dalam banyak ayat di dalam Al-Quran, tidak lain tidak bukan dengan panggilan yang di dalam bahasa Arab, Ya Abati. Bukan Ya Abi. Ya Abati dalam bahasa Arab sangat mendalam kesan psikologi dia. Artinya dia bukan sekadar Papa, mari sini nak dengar. Dia bukan itu. Tetapi bila Ya Abati, dia bukan Ya Abi. Ya Abati. 8 kali perkataan ini dituturkan di dalam Al-Quran yang membabitkan dialog antara Nabi Ibrahim dengan Azar, ayahnya. Artinya, wahai ayahanda. Dan perkataan tu pun dah lain. Betul. Intonasi pun dah lain, Yati. Kehalusannya pun berbeza. Kehalusannya pun berbeza dan kesan psikologinya saya akan buktikan sebentar lagi berbeza.
Maknanya ini soal pujuk rayu seorang anak yang dilandasi oleh rasa tidak sangka buruk. Ayah saya ataupun ayah saudara saya ini buat berhala, tetapi itu tidak ada sebab untuk saya bersangka buruk kepadanya. Sehingga saya perlu memanggilnya sebagai wahai pembuat berhala. Tidak. Wahai ayah anda, kalaulah boleh kita detailkan sikit, mungkin gambarannya seperti, wahai ayah anda, saya ni anak ayah. Siapa lagi yang saya miliki di dunia ini kalau bukan ayah? Hanya ayah saja ataupun anda saja yang melindungi saya selama ni. Begini ayah. Begitu. Maknanya kalau mungkin kita boleh gambarkan, intonasi ini keluar bila mungkin Nabi Allah Ibrahim membawa ayahnya ke suatu tempat yang tenang, ada sungai mengalir, tidak ada maknanya tenteram. Jangan berdakwah ketika ayah tengah buat sesuatu kerja yang dia memang suka. Cari ruang yang tenang, bawa ayah keluar ke suatu tempat dan face to face dengan dia. Sebab dengan face to face inilah ayah boleh faham bahasa selain daripada bahasa perkataan. Kalau kita SMS, kita WhatsApp ke, kita Facebook to Facebook, dia tak jadi benda ni. Intonasi dia lain. Contohnya Yati kan, kita nak kata kepada ayah kita, saya tak marah ayah, kan lembut bunyinya tu. Bandingkan pula dengan statement kedua, mana ada saya marah ayah. Kita nak kata kita tak marah, tapi intonasi kita memang menunjukkan kita marah. Sebab tu face to face menyelesaikan banyak masalah. Ini ciri kematangan orang yang berani mengambil tindakan. Satu. Yang kedua, kalau kita tengok ya, ayat 42 surah Maryam, ya abati lima ta'bud ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yuni 'anka syai'a. Ayah, dengar sini, anak anda nak cakap sikit je. Kenapa ayah duk sembah benda yang tak boleh mendengar? Ayah berdoa pun dia tak dengar. Ayah luar masalah pun dia tak dengar. La yubsir. Orang nak kacau ayah pun, benda ni bukan boleh nak defend ayah pun daripada gangguan orang. Wala yughni 'anka syai'a. Dia tak boleh bagi perlindungan pun kepada ayah. Kenapa ayah sembah? Tuan-tuan, seorang pendakwah menggunakan prinsip yang kedua. Dia mesti mendekati mad'unya dengan pintu masuk yang kedua, iaitu pintu masuk logik. Guna logik akal. Nanti minggu depan kita bincangkan macam mana Nabi Ibrahim ni boleh bijak untuk mendekati ayahandanya dengan persoalan-persoalan yang logik. Maknanya logik ini dengan mudah boleh faham. Tak perlu kajian tapi boleh fikir sendiri. Dan dikatakan oleh segelintir para ulama, ketika Nabi Ibrahim nak sebut benda ni, dia dah ambil satu berhala yang kecil, yang batu. Bersama dengan ayahnya, dia berjalan pergi ke satu taman ke apa, dia sorok lah kot. Bila dia nak bercakap dengan ayahnya, dia tunjukkan benda tu, dia ketuk-ketuk, dia jentik-jentik ke apa. Dan dia kata pada ayah, ayah tengok ni ayah, saya jentik-jentik dia tak boleh buat apa pun. Ayah cuba cakap dengan dia, dia dengar ke tidak? Dan kalau saya apa-apakan dia, ada dia boleh buat apa-apa kepada kita? Tak boleh ya. Baru dia bercakap tentang dialog tadi. Dan kita tengok ya, dalam orang yang nak jual produk pun, mereka ditrain, mereka dilatih ya. Tuan boleh tak bagi masa 3 minit? Tuan ada tak pernah ada alami masalah kesihatan? Dia akan mulakan dengan soalan. Dia tak terus kata, beri saya 3 minit, produk ni sangat bagus tak? Biasanya orang yang dididik dalam dunia marketing ni, dia akan tanya 2-3 soalan yang orang yang mendengar tak boleh nak tak angguk. Orang yang mendengar tak boleh tak angguk soalan tu. Soalan tu memang kita kena angguk. Sebab betul soalannya tu. Sebab tu seorang pendakwah kena bijak create soalan yang menyebabkan bandung tak dapat lari daripada kena angguk. Sebab dia sangat logik. So bila Nabi Ibrahim come out, datang dengan 3 soalan serentak. Kenapa sembah benda tak boleh mendengar? Kenapa sembah benda tak boleh melihat? Kenapa sembah benda yang tak boleh nak berikan apa-apa perlindungan? Dalam ayat lain, atattakhidhu asnaman alihah. Kenapa yang ambil semua benda ni sebagai Tuhan? Tuan-tuan, dengan 3-4 soalan, bukan pernyataan, soalan, maka dia boleh menyebabkan si ayah terdiam seketika. Tak cakap apa. Saya katakan ini buktinya jelas dalam ayat yang sama. Tuan-tuan akan tengok ya, sebentar lagi, ayat 44, 45, 46. 3 ayat ni menyusul tanpa si ayah menyampuk sepatah pun. Maknanya si ayah telah dipanggil dalam kita punya bahasa ni, sedikit berfikir. Lentuk sekejap. Memikirkan betul juga apa anak aku cakap ni. Dia panggil aku dengan kasih sayang. Hubungan kita tak pernah tak baik.
baik je sepanjang masa kita hidup. Kemudian dia kata benda yang memang logik pun, aku nak cakap dengan apa? Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, dia ada 5, mungkin kita sempat 3 je. Seorang pendakwah, dia kena guna pintu masuk yang ketiga untuk menyuruh orang kepada Islam. Dia kena merendah diri. Cuba letakkan diri kita ini serendah-rendahnya. Kalau dia duduk, kita duduk. Kalau dia berdiri, kita berdiri. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Bukan setakat fizikal, tetapi yang paling penting emosi kita. Jangan kita kata, saya ni ayah dah mengaji sampai Mesir. Jangan. Saya ni nak mengaji sampai PhD. Jangan. Dah lama dah saya ni berhijrah ayah. Saya dah masuk tarbiyah, dah masuk surau lama dah. Jangan kata benda-benda macam tu. Jangan rasa diri kita tinggi. Dalam kaedah dipanggil, dalam sains kemanusiaan ni, dia panggil mirroring. Mirroring ni cermin. Biar kita ni jadi cermin pada makhluk kita. Sampai tahap kalau dia duduk, kita duduk. Jangan tinggi. Kalau ayah kita duduk baca paper, angkat kaki kanan atas paha tu, jangan sampai kita pun kena duduk. Dan kalau kita boleh buat benda sama, tapi dia jangan sedar benda tu. Itu bukan mudah. Kita belajar benda ini dalam NLP, dia panggil. So, bukan mudah. Nak mendekati orang, nak membina kehormatan, nak bina orang hormat kita, benda ini bukan mudah. Dia suatu benda yang sangat halus. Nabi Ibrahim telah merendah diri. Sina pendengar, cuba bandingkan 2 statement berikut. Cuba bandingkan 2 statement berikut. Statement pertama. Ayah, dah 10 tahun saya mengajar. Ramai orang datang kuliah saya. Ramai dapat hidayah. Malu saya kalau ayah sendiri tak dengar apa saya cakap. Tengok, yang pertama. Bandingkan dengan statement kedua. Ayah, saya sama je dengan ayah sebenarnya. Cuma saya gembira, saya didatangi hidayah. Saya nak sangat ayah dapat cahaya hidayah sama macam saya dapat. Dan saya berjanji saya akan bantu ayah, saya akan pimpin tangan ayah, kita masuk syurga sama-sama. Mana yang lebih impact, Yati? Mana lebih berkesan? Statement pertama tadi, dia macam belagak sikit. Betul. Dan dia macam tak ada statement jaminan untuk bantu ayah. Nanti ayah masuk Islam, masuklah pada jabatan tertentu. Nabi Ibrahim tidak. Dia tak kata, kalau ayah masuk Islam nanti, apa-apa masalah, ayah call saya. No. Nabi Ibrahim tak kata macam tu. Ayah call saya ke, ayah cari saya, tak. Nabi Ibrahim kata, saya akan call ayah selalu. Saya akan pimpin tangan ayah. Kita rujuk dalam ayat. Ya abati, inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika. Fattabi'ni. Ahdika siratan sawiya. Ayahanda, saya didatangi dengan ilmu apa yang ayah belum dapat ilmu tu. Ikutlah saya, ayah. Saya akan pimpin tangan ayah menuju jalan yang lurus. Ini prinsip manusia yang nak bawa perubahan. Dia tak kata, ya abati, ana alim wa anta jahil. Tak ada. Ya abati, ini Rasulullah. Dia tak direct. Benar dia Rasulullah, tapi nanti dulu. Manusia mesti didekati dengan pintu psikologi dulu. Maka insyaAllah, tuan-tuan, kalau beginilah kita mendekati non-Muslim, dan kita mendekati anak-anak kita sekalipun, maka insyaAllah dia lebih berkesan. Sebab isunya sekarang, kita tak banyak masa dengan anak kita. Betul. Kita tak banyak masa dengan non-Muslim. Maka biarlah masa yang sedikit itu kita guna dengan berkesan. InsyaAllah. Wallahualam. InsyaAllah, itu dia. Dan waktu ini bagi anda rakan pendengar Kim FM untuk sama-sama berinteraksi bersama Yang Bahagia Ustaz, boleh hubungi kami di talian di 0362051500, di Facebook ikim.fm. Tidak ketinggalan mesti Twitter di Radio Ikim FM. SMS juga boleh anda tanyakan soalan anda. Typekan Ikim persoalan anda dan hantar ke 39111. Dan bila bercakap tentang apa yang telah dilakukan dakwah, teknik dakwah daripada, bukan teknik Ustaz, prinsip dakwah Nabi Allah Ibrahim AS dengan panggilan yang baik, dengan keadaan bijak dan sebagainya tu. Nak tahu juga Ustaz, bila kata kuncinya mungkin komunikasi yang berkesan Ustaz, tapi apa respon yang boleh kita beri jika maklum balas yang diterima daripada pihak satu lagi tu agak negatif Ustaz? Macam mana kita nak mengekalkan momentum kita untuk istiqamah positif je Ustaz? Betul Yati. Soalan yang sangat sesuai bila kita bicara prinsip yang kelima Yati. Di mana prinsip yang kelima, prinsip itu saya namakan, nampaknya kita lompat sikit Yati, prinsip redha dengan natijah. Maknanya sebab Yati, Nabi Ibrahim, dia menggunakan kelima-lima dalam bahasa sekarang skill yang berkesan.
menggunakan kelima-lima kaedah untuk menjentik dan memasuki pintu hati ayahnya. Tetapi akhirnya ayahnya kata, qala araghibuna anta an alihati ya Ibrahim, la illam tantahi la arjumannak wahjurni maliya. Dia kata apa? Maknanya, Ibrahim, kalau kau tak berhenti nak berdakwah aku macam ni, aku akan rejam kau. Saya rasa kita punya respon bila kita berdakwah tak adalah sampai tahap macam ni. Ya, betul. Nak baling batu kat kita. At least dia tak senyum kat kita. Tapi ni ayah sendiri. Ayah saudara sendiri. Mengungkapkan perkataan itu, aku akan rejam kau. Maknanya aku akan baling kau dengan batu kalau kau buat lagi kerja macam ni. Kalau kau nak selamat, kau tinggalkan aku untuk selama-lamanya. Malian, milyun. Maknanya untuk selamanya. Jangan lagi kau datang sini. Get out. Macam tu lah lebih kurangnya. Keluar dari rumah ni. Tuan-tuan, mari kita lihat penyudah ayat ni. Apa yang dikatakan redha dengan natijah. Saya suka, dah banyak kali sebenarnya, jadi kalau perasan, saya membezakan redha dengan pasrah. Seorang da'i jangan pasrah. Betul. Dia kena redha. Redha ni berbeza dengan pasrah, sebab redha ni dia positif. Pasrah dia negatif. Okey, tak apalah, ayah dah tolak, saya akan teruskan dakwah pada orang lain. Tak apalah, ayah dah fikir macam tu, tak apalah, saya tak nak lagi dekati ayah. Tapi redha, dia akan fikir positif, dia akan tindaknya positif. Orang yang fikir positif, dia akan fikir, ada sebab Allah belum buka pintu hidayah pada ayahku. Ada sebab dia belum terima dakwahku. Mungkin aku ada kelemahan. Mungkin Allah nak tunjuk pada aku kena muhasabah balik. Ada banyak benda aku kena lakukan, aku kena baiki. Tuan-tuan, mungkin minggu depan saya akan tunjukkan macam mana Nabi Allah Ibrahim belajar daripada mungkin kesilapannya, menyebabkan dia berdakwah dengan kaumnya dengan satu kaedah yang paling impact. Itulah cerita macam mana dia baling dalam api nanti, insyaAllah. InsyaAllah. Waktu ini kita nak raikan rakan kita di talian di 0362051500 memanggil pertama untuk Ibrah petang ini, minggu ini. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, siapa tu? Yati yang khabar. Baik, Alhamdulillah. Siapa tu? Ustaz, dalam dakwah ni Ustaz. Ya, saya. Kita ni bahasa kita dia. Kita ni dalam beramal kena buat macam ni. Ataupun kita kata, tadi ada tangan Yokim, kita kata macam ni. Kita kena buat macam ni. Kita gunakan fakta-fakta yang daripada kita dengar tu, kita sebutkan nama ustaz ke, atau kita sebut nama ulama' ke. Tujuannya nak menyampaikan fakta tu. Anak kita macam mana tu Ustaz? Tolong tak jelaskan kalau satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak berapa jelas, Yati. Mungkin soalannya tadi mengenai, jika kita nak bercakap satu tu, kita perlu pada sandaran pada fakta-fakta, Ustaz. Soalan yang baik, dan sangat bersangkut pula dengan prinsip yang keempat. Sebab isunya tadi ilmu. Bagi saya, soalan tadi bergantung kepada mad'u kita ataupun ayah kita ni berada pada tahap mana. Mungkin ada mad'u yang mungkin levelnya cukup dengan panggilan, kasih sayang, dan ditambah pula dengan logik yang mudah. Kita buat aktiviti ke apa benda kan, yang menyebabkan lepas aktiviti itu kita timbulkan persoalan yang dia boleh berfikir. Macam contoh kan, saya ada ingat lagi satu cerita dalam TV kita dalam bulan Ramadan yang lepas ke. Seorang da'i nak berdakwah dengan seorang remaja perempuan, nak bercakap tentang tujuan hidup. Dia bawa main golf dulu. Dia bawa main golf. Dan dia tanya soalan, kalau kita main golf tak ada lubang macam mana? Tengok, maknanya logik di situ mudah je. Kita tak akan main golf kalau tak ada lubang. So hidup ni pun ada lubang golfnya, ada pintu golnya. Orang tak main bola kalau tak ada tiang gol. So di situ ada orang mudah didekati dengan cara seperti itu. Tetapi ada orang yang mungkin soalan tadi bertanya orang yang seperti ini, yang kita mesti dekati, ketuk pintu dari sudut dengan cara mau'izah hasanah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Bagi saya hikmah ini adalah kebijaksanaan, bercakap benda yang susah tetapi dengan bahasa yang mudah. Tetapi setengah orang dia kena mau'izah hasanah, dia kena pengajaran, pelajaran, dan di sini termasuk juga fakta. Nabi Allah Ibrahim AS dalam prinsip dakwah yang keempat, dia telah memperjelaskan lagi kepada ayahnya, ayah, janganlah ayah sembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu kepada Tuhannya sangat bermaksiat. Wahai ayahanda, saya bimbang ayah akan disentuh dengan api neraka. Tuan-tuan, apa yang menarik perhatian saya adalah Nabi Ibrahim menggunakan perkataan Ar-Rahman 2 kali bagi merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ar-Rahman artinya Tuhan yang maha pengasih kepada ayahanda. Tuhan yang sangat menyayangi ayahanda.
Meskipun sebenarnya Nabi Ibrahim sedang bercakap tentang syaitan yang akan mengganggu ayah, yang menyebabkan ayah sembah berhala. Meskipun Nabi Ibrahim sedang bercakap tentang azab api neraka, ia akan menjadi kesudahan kepada ayah nanti. Tetapi dia akan kata, inna syaitan kana lirrahmani asiyya. Inni akhafu an yamassaka adzaban minar rahman. Artinya, Nabi Ibrahim cuba masuk melalui pintu, dipanggil pintu fitrah. Manusia dia suka nak tahu benda yang dia tak tahu, tetapi benda yang tak tahu tu biarlah benda-benda baik. Kita ni kadang-kadang berdakwah selalu menggambarkan kalau tak masuk Islam, masuk neraka nanti. Saya rasa kita kena utamakan Islam ini apa yang indahnya dulu. Barulah apa yang tak indahnya. Apa yang bagus-bagus dalam Islam ini, maknanya contoh kalau saudara duduk dalam Kristian, saudara duduk dalam jahiliah, apa yang Islam raikan? Yang mana kalau saudara masuk Islam, kami tak alang. Islam tak banteras benda tu. Sebab Allah ni maha pengasih. Maka Nabi Allah Ibrahim AS menunjukkan dimensi ketuhanan yang baik dulu. Yang indah-indah dulu. Sebab itu kita setiap hari pun disebut Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Meskipun nama Allah ni banyak yang bersifat menakutkan. Tetapi perkenalkan Islam, basyiru walatunaffiru. Tunjukkan sisi-sisi indah tu dulu. Berikan fakta-fakta yang mampu untuk menyebabkan dia merasakan Islam ini agama yang memberikan ketenangan. Maka insya-Allah tuan-tuan, dia tak ada lagi dalih, insya-Allah, mudah-mudahan. Mudah-mudahan insya-Allah. Dan waktu ini kita nak raikan lagi rakan-rakan kita di talian di 0362051550 pemanggil seterusnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa di sana? Muhammad Farid ni. Encik Muhammad Farid, silakan Encik Muhammad Farid. Ya, Ustaz, tentang kita bagaimana nak dakwahkan orang dengan sangat lemah lembut dan ada kalimah mengatakan kulihat walakan meran, walakan meran. Jadi mungkin ni benda ni tegas, Ustaz. Dan maaf dengan Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagaimana kadang-kadang kita nak membezakan cara bila masa nak kena lemah lembut, bila masa kita nak kena keras dan bertegas, Ustaz? Apabila kita berdakwah, mengetuk pintu hati sesiapa sahaja, dan mungkin orang itu orang yang paling dekat dengan kita pun, isteri kita, anak-anak kita, saya percaya perkara yang paling mencabar kita adalah hati manusia yang keras. Betul. Ia akan memberontak dengan apa yang kita kata. Kalau kita belajar daripada sifat Nabi SAW, sifat dakwah Nabi dan sifat dakwah Nabi Ibrahim AS, kekerasan, ketegasan sentiasa menjadi kaedah yang terkemudian dan sangat bergantung kepada manusia yang jenis macam mana. Menjadi satu prinsip yang tidak boleh kita kompromi dan tidak ada pilihan, iaitu mulakan dakwah kita dengan kelembutan, kelunakan. Sebab ia naluri manusia. Allah jadikan emosi manusia ini tunduk kepada beberapa perkara, iaitu contohnya, kalau kita tak suka orang marah kita, kita jangan marah orang. Kalau kita tak suka orang mengumpat kita, kita jangan mengumpat orang. Ini hukum emosi yang universal. Maka saya tetap menyatakan, meskipun orang itu memberontak, orang itu menunjukkan respon yang negatif macam mana sekalipun, seperti ayah Nabi Ibrahim tadi, dia nak rejam, tetapi kita sentiasa pertama tenang. Jangan kita terpengaruh dengan cuaca emosi mad'u kita. Dia marah, kita pun marah. Dan meskipun kita tahu dia akan memberontak, tak apa. Sebab Nabi Musa pun menuju Fir'aun yang dia tahu pun akan mengeras, akan keras kepada dia. Idhab ila Fir'auna innahu tagha faqul hallaka ila ayat faqul lahu qawlan layyinan. Kalau kita tak nak guna keadaan Nabi Musa, tak nak guna keadaan Nabi Ibrahim, tak nak guna keadaan Nabi Rasulullah SAW, keadaan mana lagi yang mujarab? Dia memberontak macam mana sekalipun, percayalah, sanubarinya tetap akan tunduk dengan satu perkara, iaitu kelembutan. Ya, kecualilah orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang sudah benar-benar keras hatinya, di mana tidak apa lagi memberikan kesan kepada dirinya, meskipun yang dinyatakan itu adalah ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, yang akan menyadarkan dia hanyalah kematian ketika maut sudah sampai ke leher nanti. Na'udzubillah, moga Allah selamatkan mad'u kita semua, insya-Allah. Insya-Allah. Dan bertepatan dengan itu juga ni soalan daripada rakan kita di Facebook, daripada Abi Sofian Abdul Aziz, kata bagaimana nak nasihatkan pelajar kita ataupun sahabat-sahabat di IPT yang bermasalah dan juga ego. Adakah bila kita merendahkan diri dan meminta maaf kepada pelajar melanggar prinsip ataupun adab guru dan murid, Ustaz?
5 prinsip yang telah dibongkarkan dalam perbincangan kita tadi sebenarnya menunjukkan kepada kita mesti melengkapkan diri kita dengan bukan 1, bukan 2. Kalau boleh paling kurang 5 prinsip-prinsip ini. Saya percaya soalan tuan-tuan, puan-puan tadi membabitkan mad'u yang karenanya pelbagai. Namun kalau kita ada 5 senjata ni, kalau satu senjata tak masuk, kita ada senjata lain. Mari saya rumuskan. Pertama, dekatinya dengan kasih sayang. Orang yang didekati dan orang yang nak mendekatinya itu ibarat seorang ustaz dan penceramah. Dia akan ada gap. Sebab itu sebelum nak menegur, nak mendekati, tanya diri kita, saya dengan dia apa hubungan? Kalau saya dengan dia tak pernah nak kenal saya sebagai seorang kawan. Saya percaya kata-kata kita baik macam mana sekalipun tak boleh nak dihormati oleh mad'u sebab kita mendekatinya secara tiba-tiba. Ibarat kita ni alien yang muncul tiba-tiba nak memberikan peringatan pada dia. Kita selama ni tak pernah muncul pun dalam hidupnya sebagai orang yang kuat berbelanja kepada dia, orang yang sentiasa mengambil berat tentang akademik dia. Jadi kita tak boleh untuk mendekati mad'u kita secara tiba-tiba. Kita kena masuk dulu daripada pintu kasih sayang. Soal panggilan itu hanyalah terbitan daripada isu yang paling besar, iaitu persepsi kita kepada mad'u. Hate the sin, not the sinner. Bencilah dosa, tapi jangan benci si pelaku dosa. Orang yang ada persepsi kurang baik kepada mad'u, dia akan memberikan kesan pada banyak perkara. Wajahnya, senyum ke tidak, dan panggilannya juga. Yang kedua, kalau kita rasa tak boleh nak dekatinya sebagai seorang yang kita rasakan adik kita sendiri, maka dekatinya dengan aktiviti, dengan sesuatu yang akan menyentak dia. Contohnya video ke apa benda kan, yang boleh menyentak fikirannya secara logikal. Kalau tak berkesan juga, kita guna kajian, berikan risalah kepada dia. Dari sudut saintifik, kalau kita tak jaga solat subuh, apa kesannya pada produktiviti kerja kita? Itu contoh. Berikan makalah, kajian-kajian daripada orang-orang yang mengkaji tentang tabiat orang-orang yang sukses. Tak berkesan juga, guna prinsip yang keempat. Apa dalam kehidupan anda selama ni yang anda mahukan, tetapi kalau anda masuk Islam, anda berhijrah kepada tarbiyah, masuk usrah kita ke, Islam akan mengangkat kelebihan potensi anda itu ke tahap yang jauh lebih hebat. Dan yang kelima, ini prinsip paling terakhir. Meraihkan semua soalan lah saya rasa. Prinsip doa. Doa. Sebab Nabi Ibrahim, dia tidak tinggal macam tu je ayah dia. Bila ayah dia kata, aku akan rajam kau, dah aku akan tinggalkan, aku harap kau tinggal aku selamanya. Nabi Ibrahim menyatakan dalam ayat seterusnya, Salamun alaik, sa'astaghfiruka. Sejahteralah padamu ayahanda, saya akan sentiasa memohon agar Allah memberikan kamu petunjuk dan Islam, dan dengan itu saya akan beristighfar memohon ampun kepada kamu. Dia tidak memutuskan hubungan langsung dengan ayahnya. Dia hanya kata, A'tazilukum, aku akan tinggalkan kamu ayah untuk seketika. Yang kata suruh tinggal untuk selamanya itu ayah. Bukan pendakwah yang kata macam tu. Maknanya Nabi Ibrahim tak mahu meninggalkan ayahnya. Saya tak nak fokus ayat ini kepada perdebatan, perbahasan para ulama, boleh ke tidak istighfar kepada ayah yang kafir. Dan dia akan membawa kita pada perdebatan minggu lepas, status ayah Nabi Ibrahim AS. So kita KIV dulu yang itu. Saya nak kita fokus jawapan Nabi Ibrahim yang reda, yang doa. Saya akan sentiasa mendoakan ayah dapat hidayah. Dan saya percaya apa yang berlaku ini bukan sesuatu yang sengaja dibuat-buat, tetapi pasti ada hikmah. Nabi tak mampu nak mengislamkan Abu Talib. Ya. Wallahualam. Itu dia. Alhamdulillah, pencerahan yang sangat baik daripada yang bagi Ustaz petang ini untuk ibrah kita tentang musafir menuju Ibrahim. Bertepatan juga lah kita nak dengan meraihkan untuk raya haji dan juga menaikkan haji ini. Dan Ustaz mungkin sedikit di hujung ni, Ustaz sedikit kesimpulan boleh kita berikan. Sebagai kesimpulan, saya merumuskan balik apa yang saya nyatakan di awal tadi. Setiap hari sebenarnya kita memakai lebih daripada 3 pakaian. Pakaian pertama, jangan kita lupa pakaian kita sebagai hamba Allah. Jagalah solat fardu kita, meskipun kita memakai pakaian kedua sebagai pekerja.
Berapa ramai orang bekerja yang berkesan, tetapi kerana tidak memakai pakaian pertama, bahkan mengotori pakaian pertama, dia gajinya besar, rumahnya besar, tetapi dia tidak bahagia. Berapa ramai yang menjadi pekerja yang berkesan, tetapi kerana pakaian sebagai seorang suami, pakaian sebagai seorang ayah, pakaian sebagai seorang anak tidak dipakai dengan baik, keluarganya porak-peranda. Padahal dia seorang bisnesmen yang berjaya. Maka hiduplah setiap hari dengan tanya, hari ini saya mesti pakai pakaian apa? Dan saya kena laksanakan pakaian ini dengan berkesan. Pastikan pakaian ini disetereka dan boleh memberikan orang rasa hormat kepada kita, insyaAllah.